Okey, pelajar selamat sejahtera. So, hari ini kita sambung bab 5 muka surat 110. Okey, jadi pelajar minta buatkan tajuk untuk nota sebutan dan bekali dalam suatu ungkapan. Jadi sekarang kita sebenarnya sudah belajar tentang pemboleh ubah dan juga definisi ungkapan algebra pada minggu lepas. Jadi sekarang kita akan cuba lihat apa itu sebutan algebra. Okey, sebutan algebra yang ada dekat sini dan juga bekalinya dalam suatu ungkapan. Okey, sekarang kita tengok huraian dia. Dalam satu ungkapan, misalnya 2x tambah dengan 3xy. Kalau kita kata pecahkan 2x ini sebenarnya adalah hasil darab 2 dengan pemboleh ubah x. So tengok dia guna perkataan di sini pemboleh ubah x. Okey, dan 3xy ini adalah hasil darab nombor 3 dan juga pemboleh ubah x dan y. Okey, so sekarang pelajar, saya nak pelajar fahamkan bahawa kalau minggu lepas kita belajar tentang pemboleh ubah, sebenarnya pemboleh ubah ini hanya tunjukkan kepada sebutan-sebutan. Okey, sebutan-sebutan x, y ataupun huruf-huruf. Kalau ungkapan algebra, tengok dalam suatu ungkapan, misalnya 2x tambah 3xy. So ungkapan algebra ialah apabila kita ada tambah, tolak, darab bahagi ataupun pecahan dalam satu ataupun dalam satu barisan lah. Okey. Jadi sekarang kalau kita nak sebut sahaja tentang sebutan algebra, okey, lihat definisi dekat sini. Sini ialah nombor pemboleh ubah, nombor pemboleh ubah. Jadi 2x dan 3xy dinamakan sebagai sebutan algebra. Jadi pelajar untuk nota masukkan tajuk ini dan juga definisi ini. Okey, masukkan tajuk ini dan juga definisi ini. Seterusnya masukkan contoh 5 A dan B. Okey, contoh A dan B ini masukkan dalam buku nota. So sekarang kita tengok apa itu adalah contoh 5. Kena pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra tersebut. Apabila kita nak kena pastikan sebutan, okey, kita tengok sahaja contoh A dan B ya. Okey, x tambah 5x. So dekat sini sebutan saya adalah 5x dan juga x. Okey, kalau untuk B, saya ada dalam bentuk pecahan, tolak dan 7y. Jadi sebutan saya adalah x per 8 dan juga 7y. Okey, jadi pelajar semua ini adalah kemahiran biasa sahaja, iaitu kena pastikan sebutan-sebutan. Okey, sekarang kita kalau lihat untuk soalan D. Kalau soalan D ini, dekat sini sebenarnya mereka ada 4 sebutan. 4 sebutan. Ada M kuasa 2, ada 2M, ada N, ada 6. Okey, so dekat sini saya ada 4 sebutan dekat sini. Tengok jawapan dia. So pelajar apabila buat nota, tolong jangan ambil sahaja apa yang awak nampak daripada video. Okey, tolong catatkan dalam buku nota ataupun dalam buku teks bahawa apa yang sepatutnya awak salin. Okey, jadi apabila kita lihat soalan dekat D ni special sikit kerana dia ada nombor sahaja. Nampak? Dia ada nombor sahaja. C pun sama. Kalau nombor itu juga, kita adalah nyatakan mereka sebagai sebutan. Okey, dalam ungkapan algebra, nombor juga merupakan satu sebutan. Okey, tengok Chief Bestari ini. So kalau dia tanya ada berapa sebutan, jawapan kita adalah 4 dan kita senaraikan. Okey, seterusnya pelajar, satu sebutan algebra boleh ditulis dengan hasil darab pemboleh ubah dan faktornya. Okey, ini adalah seterusnya kita tengok. Okey, apabila kita lihat bahagian sini, suatu sebutan algebra boleh ditulis dengan hasil darab pemboleh ubah dan faktornya. Ayat ini sila masukkan dalam nota anda. Okey, ayat ini sila masukkan dalam nota awak. Dan seterusnya, kita tengok contoh ini. Contoh ini sebenarnya sangat senang.
Okey, dia ambil contoh atas 3xy. So, kalau kita kata, okey sekarang misalnya saya beritahu, okey dalam 3xy ini, kalau saya sudah sebutkan satu nombor, anda akan sebutkan satu nombor lagi supaya apabila hasil darabnya didarabkan, dia akan dapat 3xy. Okey, mungkin 3xy pelajar tak berapa faham. Okey, contohnya macam ini. Kita guna nombor dulu. Contohnya nombor 25. Kalau saya kata, okey 25 sama dengan 5 darab apa? Okey, so dekat sini jawapan awak mestilah 5. Okey, kerana saya tahu 5 darab 5 sama dengan 25. Ataupun sekarang saya cuba soalan 10. Kalau 10 saya kata 2 darab apa? So jawapan awak adalah 5 juga. 2 darab 5 sama dengan 10. Sekarang cuba lagi contohnya 20. 5 darab apa? So jawapan kita adalah 4. So dekat sini ialah kita sudah tahu sebahagian adalah siapa. Okey, contoh sebahagian ini adalah siapa. Jadi seterusnya saya nak tahu adalah siapa menyebabkan darab ini dan jadikan nombor dekat depan sini. Okey. So sekarang kita tengok apa yang ada dekat contoh kita. Kalau contoh dia guna huruf. So huruf itu bukannya sangat susah nak faham. Contoh sekarang dikata, sekarang 3x darabkan dengan siapa? Contohnya dekat sini mula-mula ialah siapa. Okey. Then akan dapat 3xy. So jawapan saya ialah 3x darab y supaya dapat 3xy. Okey, next. Seterusnya saya pula tanya. Sekarang saya kata 3y. So 3y ini darab dengan siapa supaya jadi 3xy. So 3y darab dengan x akan jadi 3y. 3xy. Okey, akhirnya saya sambung lagi. Kalau sekarang saya ada 3 sahaja. Okey. So darab siapa akan dapat 3xy. So jawapan saya ialah 3 darab dengan xy dapat 3xy. So dekat sini apabila kita buat semua ini sebenarnya kita tengah cari perkali. Tengok, kita tengah cari perkali. Kita tengok apa definisi dia. Contohnya kita ambil ni je. Okey, 3xy ialah faktor lain bagi pemboleh ubah y, maka 3xy ialah perkali bagi pemboleh ubah y. Okey, siapa yang duduk dekat depan sini? Semua sebenarnya adalah perkali. Okey, apabila kita sebut perkali, kita sebut siapa yang duduk dekat depan ini. Okey, so sekarang kita tengok muka surat seterusnya. Okey, sekarang kalau buku surat seterusnya dia ada contoh. So contoh ini sila masukkan dalam buku nota anda. Okey, contoh 6 A, B, C semua masukkan dalam buku nota anda. Okey, jadi sekarang apabila dia ada contoh dia selalunya akan melibatkan banyak huruf lah supaya anda boleh buat soalan. Okey, sekarang kita tengok dalam sebutan negatif 3K kuasa 2 MN nyatakan perkali bagi K kuasa 2 MN. So sekarang K kuasa 2 MN saya adalah duduk di belakang. Nampak? Adalah duduk di belakang. Ataupun saya buat bulatan lebih jelas. Okey, soalan ini semua adalah soalan yang apabila kita tuliskan dalam kotak-kotak, konon ini ialah kotak-kotak. Soalan-soalan ini adalah duduk di belakang. Jadi maksudnya apabila saya berdasarkan soalan ini ataupun bahagian-bahagiannya, saya dapat balik siapa ialah perkalinya, so saya akan darab dan dapatkan hasil darab ini. Okey, faham tak pelajar? Contohnya sekarang saya kata K kuasa 2 MN darab siapa akan dapat negatif 3 K kuasa 2 MN. So saya darab dengan negatif 3. So negatif 3 saya adalah perkali saya. Okey. Sekarang kalau ialah B, negatif MN dekat belakang.
So sekarang saya nak cari siapa duduk dekat depan supaya saya darab, saya dapatkan sebutan ini. Jadi saya tengok siapa yang tiada duduk dekat sini, so inilah jawapannya. Iaitu jawapan saya negatif sudah ada kan. So 3K kuasa 2. So 3K kuasa 2 adalah perkali saya. Okey, seterusnya saya duduk belakang ialah 3K kuasa 2. So saya nak negatif dekat depan, MN dekat depan, so negatif NN saya adalah perkali. So perkali sebenarnya ialah apa-apa sahaja yang kita kata kita tercicir. Okey, so kalau dia tak sebut dekat belakang, maka dia adalah di depan. Okey, so contoh 6 ini sila masukkan semua dalam buku nota anda. Okey, jadi kita sambung bahagian yang seterusnya. Bahagian yang seterusnya pun senang. Okey, satu dia nak sebutan serupa, satu nak sebutan tidak serupa. Jadi pelajar yang ini sebenarnya anda boleh asingkan dalam buku nota, iaitu buat dulu tajuk sebutan serupa dan masukkan definisi ini, mempunyai perubahan yang sama dan kuasa 2 sama. Seterusnya, sebutan tidak serupa dan tidak mempunyai memboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Okey, jadi tolong masukkan dua-dua ini dalam buku nota ayat dia. Okey, seterusnya kita tengok dulu apa maksud dia dulu dan baru kita masuk ke contoh seterusnya. Okey, apabila saya cakap tentang serupa, saya ada dua definisi. Satu ialah pemboleh ubah mesti sama, satu ialah kuasa dia mesti sama. So sekarang kita cek atas. Atas semua ini adalah pasangan yang mempunyai sebutan yang sama. Okey, contoh yang pertama, kalau sini ada M, sini pun akan ada M. Okey, saya tak akan hirau tentang nombor dia. Nombor dia nak positif, negatif, pecahan, perpuluhan, nombor bulat, suka hati dia lah. Okey, tapi saya hanya perhatikan pemboleh ubah. Pemboleh ubah hari itu pun sudah jelaskan untuk dengan awal. Pemboleh ubah ialah kuantiti yang tidak diketahui dan selalunya digantikan dengan huruf kecil. So sekarang saya perhatikan sahaja huruf lah. Okey, seterusnya PQ dekat sini. PQ dekat sini adalah sebutan sama. Next, kalau saya ada AB, saya ada BA. Okey, macam ini sama ke tak sama? Mereka adalah sama. Okey, BA dengan AB adalah sama kerana mereka adalah hubungan darab. Okey, contohnya A darab B adalah sama dengan B darab A. Okey, mereka mempunyai hubungan yang sama. Contoh seperti 3 darab 2 sama dengan 2 darab 3. Okey, susunan tersongsang tak akan menjejaskan jawapan. Jawapan kalau ikut nombor, jawapan ini masih ialah 6. Okey, so kalau ikut huruf pun akan sama je lah. Okey, next. Kalau kita ada kuasa-kuasa, kalau ikut kuasa-kuasa, cek sahaja kuasa dia. Kalau kuasa dia adalah sama, dia adalah sebutan sama. Okey, maksudnya saya ada K kuasa 2, awak pun ada K kuasa 2, jadi kita adalah huruf sebutan yang sama. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk sebutan yang tidak serupa. Tidak serupa, dia mesti tidak mempunyai pemboleh yang sama dan tidak mempunyai kuasa yang sama. Okey, tidak adalah keyword dia. Okey, sekarang kita tengok apa yang ada dekat sini. Okey, kalau untuk ini ada V, ada W, memang berlainan lah. Okey, kalau sini XY, sana YZ pun berlainan. Bukannya kerana ada Y, so awak kata dia sama. Tak, sini XY, sana YZ lain. Kalau dia ada X kuasa 2, saya hanya adalah X, so pun lain kerana kuasa lain. Okey, sini pun sama. M kuasa 2 N. M kuasa 2 N. So ini pun salah. Kerana MN masing-masing mempunyai kuasa-kuasa yang berlainan, itu pun bukan sama.
Okey, so pelajar ini selalunya sangat senang. Dia akan buat dalam bahagian A ataupun bahagian B, soalan objektif ataupun soalan struktur. Soalan struktur yang minta awak tanda betul salah ke ataupun padankan dia ke, siapa yang sama padankan macam tu. Okey. Jadi dekat bawah tu contoh 7 tak perlu salin, hanya kita perhatikan sahaja. Dia kata kena pasti sama ada pasangan sebutan yang berikut adalah sebutan yang serupa atau sebutan tidak serupa. So kita terus buat dekat sini lah. Okey, kalau soalan A, serupa ke tak serupa? XY, XY, serupa. Kalau pasangan B, PQ dengan PR, serupa ke tak serupa? Salah. Kalau soalan C, ABC dengan BCA, sama. Kalau soalan D, dia ada H, saya ada H kuasa 2, so adalah tak sama. So jawapan kita ialah serupa tak serupa, serupa tak serupa. Kita tengok muka surat lain, kita bandingkan jawapan kita. Okey, so pelajar kita tengok jawapan kita samalah dengan jawapan apa yang kita buat tadi. Serupa tak serupa, serupa tak serupa. Okey, so pelajar adalah ini sahajalah untuk bahagian ini. Perkali yang perlu ingat ialah sebutan, perkali dan juga sebutan serupa ataupun tak serupa. Okey, so seterusnya pelajar sila siapkan kerja yang cikgu minta. Sekian, terima kasih.